Boleh mulakan ni urus dia. Okey, dah boleh mula dah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini di sesi pengkajian ilmu seri kesejahteraan Traf yang dianjurkan oleh UTM Talent Transformation Center. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengadakan sesi bual bicara dengan topik yang agak menarik, iaitu COVID-19, Yahudi, konspirasi dan realiti. Baik, insyaAllah tuan-tuan, di sesi ini kita akan bersama-sama dengan salah seorang speaker yang merupakan seorang doktor perubatan di UTM, yang akan membicarakan topik kita pada pagi ini, insyaAllah yang mungkin akan dapat merungkai persoalan-persoalan yang bermain di pemikiran kita berkaitan dengan COVID-19. Jadi untuk di permulaannya saya akan mula memperkenalkan speaker kita pada pagi ini. Beliau merupakan Dr. Muhammad Firdaus Akmal bin Azman, pegawai perubatan Pusat Kesihatan Universiti UTM. Beliau berkelulusan medical degree iaitu MD dari Kronstadt State Medical University Rusia. Mula 2011 hingga 2013, beliau telah mengikuti latihan siswazah di Hospital Sultan Aminah. Diikuti pada 2013 hingga 2018, telah berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah PKD Pontian. Manakala Oktober 2018 mula berkhidmat di UTM. Maksudnya pengalaman kerja beliau telah memasuki tahun ke-10 kalau kita kira. Jadi alhamdulillah saya rasa insyaAllah orang yang boleh menjawab persoalan-persoalan yang mungkin akan ditimbulkan nanti. Beliau merupakan anak kelahiran Johor, telah menetap di Johor semenjak kecil lagi, telah berkahwin 1+3, maksudnya seorang isteri dan 3 orang anak. Hobi beliau membaca, dipahamkan. Jadi itulah sedikit berkaitan dengan speaker kita pada pagi ini, iaitu Dr. Muhammad Firdaus Akmal bin Dr. Azman. Saya akan panggil beliau Dr. Firdaus untuk 5 menit. Boleh. Mengalu-alukan kehadiran Dr. Selamat datang. Terima kasih. Okey, tuan-tuan, bagi yang mengikuti siri ini, just nak dimaklumkan, bagi yang berminat untuk mengumpulkan soalan, bolehlah menulis di ruang komen di FB. InsyaAllah nanti selain daripada soalan-soalan yang saya kemukakan kepada doktor, mungkin kita akan petik 2-3 soalan doktor daripada audiens kita pada pagi ini. Okey, jadi mungkin saya mulakan pada pagi ini dengan memberi ruang kepada doktor untuk memperkatakan sesuatu. Dipersilakan dulu doktor. Ada apa-apa nak cakap ke apa? Terima kasih Encik Azri. Jadi sedikit disclaimer lah untuk kita punya sesi bual hari ini. Ya, saya suka. Saya punya talk nanti, saya sebenarnya kita nak cuba leraikan persoalan pada golongan yang masih ragu-ragu, masih kurang faham. Terutamanya saya punya target audience adalah fence-sitters, orang yang masih tak berapa nak pasti. Bukan tak berapa pasti 100%. Kalau kita cakap contohnya mengenai golongan anti vaksin ni,
Memang saya punya talk bukan untuk tackle dia orang. Sebab golongan yang anti vaksin ni dia orang punya pemikiran tu dah di-fix. So kita berhujah macam mana pun, kita panggil 100 panel pakar pun kita memang dah tak boleh nak ubah. Jadi Tak boleh nak tolak lagi memang tak boleh. Kita dah tak ada harapan. Okey. Jadi saya punya talk ni berkisar, dia punya target audience adalah untuk para fansiters. Siapa yang ada masih keraguan kan, masih ada pertanyaan, itulah yang insya-Allah saya akan cuba jawab dan jelaskan. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah baik, saya rasa kita jangan melengahkan masa doktor. Saya ada banyak dah sediakan soalan-soalan ni based kepada apa yang saya dapat daripada rakan-rakan dan sebagainya yang mungkin nak memohon untuk doktor tolong huraikan. Baik doktor, soalan saya yang pertama. Adakah virus COVID-19 ini merupakan sejenis kuman ke doktor? Sebab saya dengar ni macam-macam. Ada yang mengatakan ia merupakan kuman semula. Jadi ataupun adakah virus ini sebenarnya buatan manusia? Dipaham. Ini melalui pembacaan saya ataupun saya dengar daripada orang ramai doktor. Pelbagai saya dengar. Ataupun yang paling ni ada dia kata dia merupakan yang dicipta di makmal untuk memenuhi agenda pihak-pihak yang tertentu. Contohnya macam Yahudi lah, Freemason, Illuminati, itu yang saya dipahamkan. Ditambah pula dipahamkan Bill Gates juga merupakan salah seorang founder untuk pembangunan vaksin COVID yang dikatakan berkait rapat dengan pandemik ini. Okey, boleh doktor jelaskan sedikit yang pertama. Baik Cik Azri. Kalau tanya saya adakah virus ni virus ciptaan? Virus ni memang virus ciptaan Dia adalah virus ciptaan Tuhan. Itu yang saya nak cakap. Nasib baik doktor dah cakap yang tu. Itu virus ciptaan Tuhan. Itu konsensus daripada kajian saintifik. Okey, jadi sebelum saya menguraikan isu ini dengan lebih lanjut, apa yang Cik Azri sebut tadi, Illuminati lah, Yahudi, Freemason, ini apa yang kita panggil sebagai teori konspirasi. Itulah bersesuaian dengan tajuk kita pada hari ini, teori konspirasi. Kalau kita sikap lembaran sejarah, teori konspirasi, orang yang percaya kepada teori konspirasi ni dah wujud lama dah. 300-400 tahun dulu dah ada lah orang percaya dengan teori konspirasi ni. Kalau kita tengok dekat zaman Eropah, 300-400 tahun yang dulu. Bila ada kemarau yang panjang, bila ada wabak penyakit, tanaman tak terjadi, masyarakat zaman Eropah ni diorang buat apa yang dipanggil sebagai witch hunt. Dia tuduh satu golongan orang ni sebagai witch ataupun ahli sihir. Teori adalah malapetaka yang menimpa mereka ni disebabkan golongan ni. Siapa witch ni? Biasanya perempuan yang tak kahwin lagi, janda. Dia punya teori adalah golongan ni dia make pact with the devil untuk keuntungan diri tapi at the cost of their livelihood lah macam tu. So dia punya teori konspirasi tu memang dah ada. So orang memang dah ada ahli sihir ni, orang yang dituduh sebagai ahli sihir ni ditangkap dan dibakar padahal dia orang tak ada salah pun. Kemarau tu bukan sebab dia orang pun. Tapi teori konspirasi menyalahkan dia orang. Dan kalau kita bawa ke realiti hari ni sama je. Bahkan kalau saya nak ulas, orang yang percaya teori konspirasi ni bukan sahaja ada, malah bertambah ramai. Ramai orang yang percaya teori konspirasi ni. Dan teori konspirasi ni, orang yang percaya dengan teori ni ataupun saya panggil orang yang beriman dengan teori ni, dia meliputi segenap lapisan masyarakat. Daripada orang yang tak ada kerja, yang kerja dia memang buka Facebook nak gebang, nak komen je, sampai orang yang profesional, businessman, bahkan pemenang anugerah Nobel sekalipun ada yang percaya teori itu konspirasi. Jangan cakap saintis lah, presiden negara pun percaya kepada teori konspirasi ni. Dan memang ada, nanti saya akan bagi contoh. Teori konspirasi ni dia ada rupa dan perisa berbeza mengikut masa dan dia punya tempat tu. Macam mana? Kita tengok dalam situasi COVID-19 ni. COVID-19 mula-mula keluar Encik Azri. Dalam November-Disember 2019. Penghujung. Kat Wuhan tu, teori yang pertama cakap apa? Diorang cakap sebenarnya itu adalah virus yang dicipta oleh saintis China. Kenapa? Sebab dekat Wuhan tu memang ada satu makmal ni kita panggil BSL
lab, BSL-4 lab, biosafety level 4 punya lab. Memang ada kat Wuhan tu. Tapi biarlah dia dah ada makmal nak uji kaji kuman, itu memang hak dia. Tapi dia kata ini sebenarnya virus ni dia bocor daripada situ dan kena menerebak kepada orang ramai. Ini orang dah start teori konspirasi tau, baru keluar tu ada konspirasi dah. Lepas tu tapi lepas tu apa nama tu, China cakap, bukan, Amerika cakap sebenarnya ni China ni dia saja nak create virus untuk sebarkan kepada dunia supaya dia boleh mendominasi dunia. Ini orang Amerika cakap tau. Sampai presiden orang pun cakap ni China virus. Ini memang virus ni memang pada China. China sengaja buat. Tapi orang negara China cakap apa Encik Azri? Dia punya menteri luar pula cakap, bukan. Ini sebenarnya militeri Amerika yang seluduk masuk ke negara China. Loh. Begitu pula. Macam itu sebab dia kata China kan orang kata saingan superpower yang paling ketat dengan Amerika kan. So Amerika ni dia bawa masuk virus COVID ni pada negara dia orang untuk menyebabkan huru-hara. Lepas tu macam itu pula teorinya. Lepas tu kalau kita fikir balik, sekarang ni mana satu? Habis satu. Siapa? Amerika ke China? Tapi kalau tanya orang Melayu, dia akan jawab siapa Cik Azri agaknya? Orang Melayu Kalau orang Melayu, dia tak salahkan Amerika ataupun salahkan China. Dia akan salahkan siapa? Macam kat tajuk tu lah. Yahudi. Kalau saya nampak, itu yang banyak dekat WhatsApp group tu Doktor. Ya, ini bukan masalah orang negara China. Ini bukan masalah Amerika. Dua-dua tak betul. Yang salah sebenarnya adalah Yahudi. Betul. Kita rasa macam kelakar Cik Azri, tapi inilah segelintir masyarakat, mereka memang percaya bahawa Yahudi ni adalah punca kepada pandemik ni. Punca segala masalah. Kenapa? Dia kata contoh yang paling diorang biasa petik adalah Rothschild family. Rothschild ni memanglah, keluarga Rothschild ni memang ada dan memang diorang sangat kaya. So, dan memang diorang adalah orang Yahudi. Memang orang Yahudi. Dia kata Rothschild ni dari zaman 2013 dah buat patent untuk ujian swab COVID. Maksudnya diorang awal-awal dah tahu. Macam itu satu. Lepas tu dia kata sengaja sebarkan kuman ni supaya dapat dihasilkan vaksin. Bila orang sakit ramai, semua nak berharap kat vaksin, jadi diorang makin banyak duit. Itu antara konspirasinya. Satu lagi konspirasi yang orang Melayu Islam ni selalu pegang adalah vaksin ni sengaja supaya kita sebagai umat Islam ni berpecah. Dah tak boleh sembahyang, saf dah kena rapat, tak pernah saf kena asing kan, tak pernah. Kena asing dia berjarak. Tak pernah ni dalam sejarah sembahyang jarak rapat kan. Jarak macam itu tak pernah. Lepas tu dah lah tak sembahyang nak kena jarak-jarak. Sembahyang Jumaat pula tak boleh. Nak nampak tak tu nak pecahkan umat Islam tu. Dia nak umat Islam sembahyang Jumaat tak boleh. Sembahyang Jumaat tak boleh tu satu. Yang paling teruk sekali kemuncak dia, Mekah, Kaabah tutup. Tak boleh juga. Tak boleh. Umrah tak boleh. Ini Yahudi. Ini kita cakap memang macam kelakar. Tapi kalau saya cakap dengan nada macam ini, dekat orang-orang yang kaliber, mereka akan percaya. Kalau saya pakai seban sikit kan, mereka akan percaya. Betul Cik Azri? Kalau tengok ramai, orang akan percaya. Inilah agenda Yahudi nak memecahkan umat Islam dan juga supaya mereka nak bersedia sambut kedatangan Dajjal. Pula ada kat situ. Macam-macam. Jadi saya macam inilah Cik Azri. Kalau kita nak teori konspirasi ni, dia memang takkan habis. Satu je saya cakap. Kalaulah orang Yahudi dia nak mengucap kacirkan dunia, kenapa negara Israel negara Israel pun kena COVID Cik Azri? Kena serang juga Kena serang. Tapi yang duduk dekat Israel tu kalau bukan orang Yahudi. Maksudnya sepatutnya Doktor, kalau maksudnya tak Israel, kalau yang ini membuat, tentulah dia tak ada tak kena patut dia bebas. Patut. Tapi dekat Israel untuk pengetahuan pendengar, dah 700,000 kes dah. Melampau juga. 700,000 kes. Kita 300,000 orang Yahudi lagi teruk kena COVID. Lagi ramai. Kita yang mati 1,000 lebih. Orang Yahudi mati 4,000 lebih. Dekat Israel tu orang mati 4,000 lebih. Ada ke dia salahkan China ke? Orang Israel bila orang kena COVID-19 ni, dia tak salahkan China, dia tak salahkan Amerika, apatah lagi Melayu. Dia tak kenal pun lah orang Melayu ni siapa. Dia tak salahkan siapa.
Bahkan mereka bergerak pantas. Kalau kita tengok sekarang data yang terbaru Cik Azri. Ya, betul. Israel ni adalah negara yang paling maju memvaksinkan seluruh populasi dia. Bila kita cakap ni, dah separuh daripada populasi 9 juta orang Israel, dah 4.6 juta rakyat diorang dah menerima vaksin yang pertama. Separuh daripada keseluruhan rakyat dia. Diorang bergerak pantas sebab diorang nak lindung rakyat diorang. Diorang dah bergerak pantas. Jadi bila diorang ambil vaksin Pfizer yang orang takut DNA lah apa, nanti saya terangkan. Separuh dah ambil vaksin ni, jadi dia punya kes-kes yang serius, kes-kes kematian COVID ni dah turun hampir 90% lah. Lepas tu autoriti kesihatan Israel dia dah cakap we have eliminated. Diorang dah hapuskan risiko untuk sistem kesihatan negara Israel tu lumpuh. Sebab kalau COVID banyak sangat Cik Azri, kita tak boleh nak cope bahawa ICU penuh, mesin tak cukup dan sistem akan breakdown. Okey. COVID ni. Tapi Israel sekarang dia kata kita dah eliminate that risk. Kita confident dah tak akan ada breakdown dah. Sebab orang paling ke hadapan. Maknanya dia lebih ke depan. Untuk hadapi krisis ni. Ya. Cik Azri, kalau orang yang percaya pada teori konspirasi, dia akan putar balik lah. Dia kata, tengok Israel ni paling maju sebab dia orang tahu macam mana nak tackle. Sebab dia orang yang buat virus tu. Kiri kanan, dia orang sentiasa ada jawapan Doktor ya? Dia akan sentiasa ada jawapan. Memang susah. So, Cik Azri tadi ada menyebut mengenai Bill Gates. Ya. Bill Gates, betul ke Bill Gates ni dia membiayai pembangunan vaksin? Ya. Nombor satu saya nak terangkan, Bill Gates ni bukan orang Yahudi tau. Ada orang ingat Bill Gates ni Yahudi, tak, dia Amerika. Saya rasa setahu saya, sepahaman saya lah dan juga rakan-rakan saya, itulah dia, Doktor, Yahudi. Bill Gates ni bukan orang Yahudi pun, dia orang Amerika. Dia ada, memanglah mungkin dia ada fund Yahudi ke apa, tapi dia sendiri adalah orang Amerika, ada darah Jerman Scottish sikit. Okey, tak kisahlah. Even kalau dia Yahudi sekalipun, katakan kan. Dia adalah orang yang sangat kaya. Jadi kalau tanya saya betul ke dia ada bagi duit untuk pembangunan vaksin? Memang ada Encik Azri. Dia punya foundation tu, yayasan dia, Yayasan Bill dan Melissa tu, dia dermakan hampir $500 bilion. 500 juta dolar USD untuk bangunkan vaksin. Rasanya kenapa Encik Azri? Saya tanya Encik Azri, rasanya kenapa? Kenapa Bill Gates ni bagi 500 bilion untuk bangunkan vaksin? Sumbangan dia kepada dunia ke, Doktor? Itulah jawapannya. Pandai juga saya. Nampak macam takut nak jawab kan, tapi itu sebenarnya nak tolong kita. Dia duit banyak, dia bagilah sikit. Kita duit sumbangan pun tak ada, cakap banyak tapi kita tak menyumbang. Kalau orang teori konspirasi ni, dia akan pusing lah. Bill Gates ni sebenarnya ada agenda. Kan, dia bagi ni sebenarnya dia nak kawal vaksin tu. Dalam vaksin tu dia nak letak barang-barang lain. Betul tak? So tak ada, kita janganlah bersangka buruk. Just because dia kaya, dia nak dia ada agenda sendiri. Kita tak boleh berfahaman macam itu. Dia nak tolong, biarlah dia tolong. Betul. Doktor, apa yang Doktor jelaskan tadi saya rasa dapat memberi pencerahan kepada kami. Yang kami kalau boleh tu tengok memanglah Yahudi, itu Yahudi. Terima kasih banyak-banyak Doktor. Okey, boleh kita beralih ke soalan kedua. Minta maaf kita ni nak mengejar masa ni. Saya ni soalan dah banyak Doktor, dah ready dekat 12 tapi saya rasa tak sampai ni kot, sampai 6 saya jawab yang mampu. Okey Doktor, sekarang ni isu yang masyarakat kita sedang hangat memperkatakan ialah vaksin. Kalau Doktor tengok vaksin COVID ada yang kata yang menyaut seorang kerajaan dengan cepat, tapi ada juga yang di kalangannya yang tak mau Doktor. Jadi mungkin Doktor boleh bagi pencerahan sebab mereka yang tak nak ni mendakwa terdapat microchip dalam vaksin. Jadi dia kata nanti boleh buat menjejak ke dan sebagainya pergerakan manusia. Boleh menjejak pergerakan. Ini pandangan saya tak tahu ini Doktor nak tarikkan konspirasi juga ke apa. Tapi boleh Doktor beri pencerahan sedikit berkaitan dengan perkara ini. Okey, kalau kita dengar Encik Azri macam kelakar kan, microchip dalam vaksin masuk kat bahu kan, nanti boleh jadi kalau kita buat jahat mungkin microchip tu meletup kat bahu ke.
Sebab selalu tengok filem-filem fiction tu macam tu. Itu dia agaknya. banyak sangat tengok Netflix, dia banyak sangat tengok movie Hollywood, jadi macam gitu. Jadi macam ginilah Cik Azri. Kalau kita rasa benda ni kelakar, tapi dalam kawan saya, dalam friend list dekat FB saya pun ada orang share benda ni. Memang dia orang percaya dalam vaksin ni ada DNA, lepas tu dia ada microchip dan dia ada satu enzim tau. Nama enzim ni Encik Azri tahu dia cakap nama apa? Enzim luciferase. Diambil daripada perkataan Lucifer. Oh, dekat nama syaitan tu. Lucifer itu memang nama setan. Tapi dia kata enzim tu diberi nama Lucifer. Mana dia petik saya pun tak tahu. Tapi ada, dan orang yang share ni Encik Azri bukan calang-calang orang tau yang share dalam saya punya FB ni. Dia bukan orang apa. Dia ni adalah orang yang mengikut tarikat, orang yang berserban besar. Dia memang orang agama. Tapi dia share benda ni sebab dia percaya. Jadi jawapan mudah kepada soalannya, ada microchip ke tak? Tak ada. Memang tak ada. Memang tak ada. Kalau dia kata ada microchip, dia kena buktikan lah. Dia kena bawa vaksin tu. Dia buat kajian lah. Ni ada microchip. Kalau ada microchip, memang saintis awal-awal lagi dah tahu. Tak ada microchip. Microchip tu untuk apa Cik Azri? Untuk apa orang Yahudi nak jejak kita? Dia kata untuk menjejak kata. Untuk menjejak boleh kontrol. Buat apa orang Yahudi bersusah payah nak letak microchip lah dalam vaksin, dalam air, lepas tu nak kena cucuk kat bahu. Buat apa diorang nak buat benda tu? Kita sekarang ni pun orang dah jejak kita. Kita pakai Facebook, kita pakai WhatsApp apa benda, kita upload gambar kita makan, itu pun semua dah share location. Tak lagi mudah orang jejak Lagi mudah. Kita beli Shopee lah tu, itu semua kita dah sebenarnya kita dah share kita punya data. Tak payahlah orang Yahudi nak bersusah payah. Kita ni siapa kan, duduk pun dekat kampung, kerja makan gaji, we are nobody. Kalau untuk orang Yahudi bersusah payah nak trace kita bagai. So jawapan mudahnya memang tak ada microchip dalam tak ada. 100% saya boleh cakap memang tak ada, jangan risau. So, terima kasih doktor. Jadi kepada audiens di sana di luar kalau belum lagi mendaftar tu cepat-cepatlah daftar doktor sebab untuk makluman saya dah daftar doktor. Cuma tunggu bila tak pasti lagi. Okey, doktor, kita beralih kepada soalan saya yang seterusnya. Ini mungkin berkaitan dengan dekat-dekat dengan agama sikit ni doktor. Bagaimana dengan teori yang mengatakan COVID-19 ini adalah satu petanda kedatangan Dajjal? Untuk melemahkan umat Islam dan melemahkan umat Islam. Contoh-contoh macam yang tadi doktor sebutlah, sembahyang sekarang ni saf tu kena jarak, dia seolah-olah macam menghalang orang Islam ke masjid. Kadang tengok masjid pun ada setengah ada masanya tutup tak boleh masuk. Yang hanya boleh kat masjid tu hanyalah jawatan kuasa masjid dan sebagainya. Cuma sekarang ni lah baru dibenarkan 40 orang dan sebagainya. Boleh doktor berikan pencerahan berkaitan dengan soalan ini? Okey, jadi sebenarnya ini soalan ni saya rasa sebenarnya banyak dah dijawab oleh tokoh-tokoh agama. Di peringkat tempatan dan antarabangsa ramai dah orang jawab. Tapi biar saya ambil kesempatan ni untuk bagi sedikit pencerahan lah. Dajjal ni macam kelakar kan, orang cakap ini vaksin ni sebenarnya satu bentuk Dajjal. Tapi ada orang percaya Cik Azri, kalau Cik Azri rajin serve dekat memang saya setuju. Dalam grup-grup WhatsApp banyak. Bukan sahaja percaya, malah mereka beriman dengan teori ini. Yang tu saya rasa kejam sikit tu, beriman. Sebab beriman ni dia percaya dengan benda yang tak ada kan, tak nampak macam itu. Sebabnya dia kata Dajjal bila vaksin datang sampai Malaysia hari tu naik kapal terbang ada tulis One World kan. Dia boleh pula kaitkan dengan hadis yang akan Dajjal datang naik binatang dengan telinga panjang. Dia kata telinga panjang tu sebenarnya adalah kapal terbang punya sayap. Nampak kelakar tapi memang ada. Jadi sebenarnya kalau kita jawab daripada segi agama, Dajjal ni dia adalah tanda-tanda besar kiamat. Betul kan? Okey. Kiamat. Dajjal ni dia nak datang, bukan datang macam gitu je. Dia ada peristiwa-peristiwa dia. Contohnya kemarau panjang satu dunia bertahun-tahun. Bertahun-tahun kita kat Johor Bahru rasa 2 hari lepas baru hujan, betul tak? Ya, betul. Lepas tu akan berlaku perang dengan bangsa Rom untuk pembukaan Konstantinopel semua tu. Sekarang dunia tengah satu dunia tengah Covid sibuk. Tak ada masa nak berperang ke apa benda. So peristiwa-peristiwa yang menunjukkan Dajjal tu datang memang tak ada. So saya rasa benda tu adalah orang punya teori semata. Tapi kalau nak kata adakah Covid ni tanda kecil kiamat, mungkin. Sebab mungkin Nabi cakap
Nabi ada sebut dalam hadis, salah satu tanda kecil kiamat adalah mutan. Mutan ni Apa dia kata? mutan, bahasa Arab tau. Mutan. Okey. Bukan mutant. Bukan Captain Avengers, Marvel lah. Memang Yahudi nak lalaikan korang semua. Tapi yang Nabi cakap mutan ni adalah kematian besar-besaran yang disebabkan wabak. Itu memang apa yang berlaku kepada kita. Memang kita boleh, kita sebagai orang Islam kena percaya ini adalah tanda kecil kiamat. Itu kita berhenti kepada itu saja. Tapi kalau nak kata Dajjal ke apa, bagi saya kita tak payah pergi jauh sangat lah. Kita tackle dengan apa yang ada saja. Okey doktor. Alhamdulillah. Okey, pencerahannya tadi jelas saya rasa. Baik, doktor, seterusnya ada orang bertanya dengan saya, doktor. Kenapa kita semua takut sangat dengan COVID sedangkan risiko kematian dipahamkan rendah bahkan sebahagian besar pesakit yang positif COVID langsung tidak mengalami sebarang gejala. Dan dia kata lagi pun manusia mati setiap hari. Betul. Maksudnya lah orang mati juga apa nak risau. Apa pandangan doktor? Dia macam ginilah Cik Azri COVID ni satu wabak dan dia adalah disebabkan kuman. Memang kita tak nafikan ramai orang kena COVID tak ada simptom pun. Tapi kita tak boleh nak jangka. Kita tak boleh nak jangka. Memang statistik menunjukkan yang meninggal pun ramai yang berpenyakit, betul kan? Tapi kita tengok ada juga yang meninggal umur 13 tahun, umur 30 tahun, tak ada penyakit pun, dia meninggal juga. So, bila seseorang tu kena COVID, kita tak tahu apa yang berlaku kepada kita. Kita boleh progres kepada paru-paru kita rosak terus, bahkan menyebabkan kematian. Kita boleh dapat masalah tu. Dan satu lagi Cik Azri, kalau kita tengok statistik dunia yang kena COVID sekarang ni dah beratus juta beratus juta. Ya, lebih juta tu. Dalam 115 juta. Yang mati ada dah 2.5 juta. Memanglah kadar kematian dia rendah tapi sebenarnya tak rendah sangat tau. Kalau kita bandingkan dengan influenza sesama biasa 0.1% dia. Kalau statistik dunia 2.2%. 2.2% ni maksudnya kalau dalam 100 orang kena COVID, dua orang mati. Nampak macam sikit. Tapi COVID-19 ni dia punya merebak tu pantas. Dia cepat. Jadi bila dia merangkumi ramai orang, percentage tu walaupun kecil dia akan dinisbahkan jadi besar. Betul tak? Kalau COVID ni dia boleh jangkit 100 orang je, 2 orang mati tak apalah, tak kisahlah 2 orang je. Tapi beratus juta kena, yang mati tu pun jadi berjuta. Ini yang kita tak mahu. Kita kalau boleh tak mahu ada kematian langsung sebab COVID ni Cik Azri. Kalau kita tengok dekat Malaysia contohnya, Malaysia yang kena COVID sekarang ni 304,000. Yang mati sekarang ni adalah 1,000 lebih, betul? Cik Azri kalau ingatlah mula-mula dulu, kalau satu kematian pertama, kita semua bersedih. Kan kita tahu siapa keluarga dia yang meninggal, keluar cerita kat FB, kematian kedua, yang ketiga sikit. Liputan tu meluas. Rasa bersimpati, rasa sebab bila kita ceritakan pasal kematian COVID. Tapi sekarang ni apa jadi Cik Azri? Orang dah lali. Tapi itu tetap berlaku kematian. Kalau kita tengok trend tahun ni, hampir setiap hari 10 orang mati sebab COVID tu Cik Azri. That 10 person could be anyone. Dia could be keluarga kita, could be kita sendiri yang mati. Tapi sebab kita ni orang ramai sangat orang dah mati, kita jadi tak peduli. Inilah yang Joseph Stalin cakap Encik Azri. Kalau Joseph Stalin cakap kalau satu orang mati, dia jadi tragedi. Dia jadi tragedi, maksudnya semua orang akan rasa sedih. Tapi kalau sejuta orang mati, dia jadi apa-apa. Jadi statistik, dia jadi nombor. Tak peduli. Inilah yang Joseph Stalin cakap tu. So kita jadi tak peduli. Kita sebenarnya kalau boleh tak mahu pun ada sebarang kematian disebabkan COVID dan benda ni boleh dicapai. Kita boleh zero death due to COVID. Zero. Itulah kita punya aim. Sebab pandemik yang dulu macam smallpox. Smallpox ni beratus juta orang mati dulu. Kalau hidup pun dia jadi parut yang hodoh dekat muka dia. Tapi sekarang ni dah kat zero.
Dah tak ada dah smallpox. Dah dah terkawal Kita nak mencapai tahap macam gitu. Kita tak mau kes ni makin banyak walaupun kematian dia rendah, tapi dia punya rebak tu cepat. Jadi percentage yang rendah tu boleh translate into big number, huge number. Itu yang kita tak nak. Dan that numbers could be us, any one of us. Rasanya kalau tanya kita dekat sekarang ni, mesti ada orang yang kita kenal pernah kena COVID. At least kawan dekat tempat kerja. Betul tak Cik Azri? Cik Azri tiap-tiap pun mesti kenal. Siapa yang kena COVID mesti ada kan? Alhamdulillah. Tak ada yang teruk. Tapi ada juga kematian yang melibatkan COVID. Kita tak nak itu berlaku. Walaupun yang kena kematian tu adalah memanglah dia ada darah tinggi, kencing manis, berusia 60 lebih. Tapi sebelum tu dia hidup sihat. Hidup sihat, boleh main, boleh berjalan, boleh bekerja, boleh ke sana ke sini. Ke sana ke sini macam sakit tapi makan ubat kan, datang klinik ambil ubat. Tapi bila kena COVID seminggu mati. Tak ke itu satu tragedi untuk kita semua? Sebab itulah COVID tu bahaya. Terima kasih doktor atas pencerahannya doktor. Okey doktor, tadi doktor ada sebut sebenarnya kadar kematian dekat Malaysia ni rendah dan kebanyakannya adalah merupakan golongan yang berumur dan memang berisiko. Betul. Persoalan saya doktor, jadi kenapa kita perlu vaksin? Sedangkan majoriti yang kena COVID itu kita difahamkan boleh sembuh dengan sendirinya tanpa ubat. Sebab yang saya faham, jadi kalau saya salah tolong betulkan doktor saya difahamkan sebenarnya tak ada ubat COVID-19 pun pada masa ni. Jadi kalau yang datang tu dia di kuarantin, dia akan dibiarkan, dia maksudnya antibody dalam badan dia akan memulihkan diri sendiri. Betul kan doktor? Itu boleh doktor beri pencerahan sedikit berkaitan dengan persoalan ini? Boleh. Macam saya ulas tadi Cik Azri, COVID memang tak ada ubat. Tak ada ubat memang betul Kalau untuk orang Islam, ubat dia adalah doa lah. Doa. Jadi COVID ni bila orang tu kena, dia kadang-kadang dia tak ada simptom pun dia baik, ataupun dia batuk sikit hilang derai bau dia baik. Tapi dia boleh progress cepat. Dia boleh paru-paru dia tu lemah, tak boleh nak bernafas. Inilah masanya bila tim perubatan dia akan bantu dengan alat bantuan pernafasan, dia akan bagi sedikit ubatan untuk legakan gejala dan biar badan dia lawan sendiri. Okey. Kenapa kita nak kena vaksin? Vaksin ni dia bukan ubat, dia adalah pencegahan. Kita tak nak orang kena COVID in the first place. Sebab itulah kita bagi vaksin. Vaksin ni tugas dia adalah untuk mengajar badan kita supaya alert macam mana nak lawan COVID. So bukanlah bau time kena tu lah bau kita nak belajar macam mana. Faham tak Cik Azri? So kita dah bersiap sedia. Macam mana nak melawan COVID-19 ni. So sebab tu vaksin tu perlu. Kita nak mencapai orang panggil herd immunity ataupun immunity kelompok 80% divaksin untuk kita putuskan rangkaian. Rangkaian dia. Vaksin, bila orang divaksin, dia tak kena COVID, dia taklah transmit pada orang lain. Itu kita punya ultimate aim kita. Supaya putus rangkaian, dah selesai semua ni, dah tak ada dah penjarakan fizikal lah. Tak payah sembahyang nak jarak. Itu kita punya ultimate aim kita. Kita nak kembali kepada normal. Boleh dicapai insya-Allah kalau kita putuskan rangkaian. Bila akan berlaku kita tak pasti. Tapi itu belum tahu lagi Itu kita tahu mungkin setahun, mungkin 2-3 tahun, tapi kita punya aim menuju ke arah sana. Kita bergerak ke arah situ. Betul. Okey doktor. Okey. Baik. Seterusnya doktor. Rasanya memang terdapat banyak keraguan tentang vaksin COVID. Saya dapat makluman daripada kawan-kawan bila kami berbicara dan sebagainya terdapat banyak keraguan tentang vaksin COVID ni. Mereka kata seolah-olah syarikat pharmaceutical ni rushing untuk siapkan vaksin tu. Bahkan vaksin yang mengambil, sebab kami dipahamkan dari segi pembacaan, biasanya kalau nak buat vaksin ni doktor, average dia tu lebih kurang 5 ke 10 tahun. Macam tu lah. Tapi vaksin COVID ni kami dipahamkan dalam setahun dah tersedia. Boleh doktor ulas sedikit berkaitan dengan perkara ini? Baik. Kalau tanya saya, adakah vaksin ni di-rushing untuk siap? Jawapannya ialah, memanglah kita rushing nak siap. Sebabnya memang. Jawapannya ya, memang kita rushing untuk siapkan vaksin ni. Kita tak ada masa nak goyang kaki, buat belah-belahan, nak tunggu. Sebab the virus is taking over the world. Kita nak cepat bukan?
Benda ni memang dirashin. Malah kalau kita tengok secara tradisional, vaksin memang ambil masa bertahun-tahun nak siap. 5 tahun lebih. Itu yang saya tahu, yang konvensional. Dia nak kena apply grant dulu daripada kerajaan, nak cari sponsor apa semua, memang lambat. Tapi bila dalam COVID-19 ni, memang dia orang rush production, kajiannya di rush sebab kita tengah berlumba dengan virus. Dan benda ni possible disebabkan kerajaan. Dia banyak sebab kenapa benda ni kita boleh rush. Nombor satu, kita dah ada maklumat dah pasal virus tu. Bila virus tu keluar dekat Wuhan, beberapa minggu lepas tu, saintis pada Wuhan dia terus share dia punya kod genetik virus apa nama tu, COVID tu, rujukan dia tu. Jadi saintis dah ada maklumat lah. Daripada situ dia dah start buat kerja lah. Daripada start ada bila dapat tahu. Dapat tahu tu orang dah start buat kerja lah. Bukan macam kita sibuk duduk buat kita sibuk lagi. Kita yang bukan. Cari salah dajal lah apa pun. Saintis dah start buat kerja. Kita pula masih lagi main FB kan. So macam itu. Lepas tu SARS-CoV-2 ni dia ada adik-beradik dia. Dulu kita pun pernah kena serangan SARS 2002, 2003 macam tu. So, kita tahu sikit pasal SARS-CoV ni punya virus macam mana. Bukan kita tak tahu langsung, kita ada sedikit clue kat situ. Jadi saintis dah ada sedikit ilmu mengenai COVID tu sendiri dan proses pembangunan vaksin tu dipercepatkan. Macam mana kerajaan seluruh dunia Encik Azri, dia bantu kewangan untuk bangunkan COVID ni, dia bagi berbilion-bilion ringgit. Berbilion-bilion. Syarikat company ni nak merayu, macam nak minta grant lah Encik Azri, nak minta. Ya. Biasa macam itulah. Kan nak kena runding. Ini kerajaan datang dah, kau ambil. Duit datang. Ambil. So benda tu memang laju. Benda kalau ada duit jadi cepat. Betul tak Cik Azri? Ya, betul. Saya nampak. So benda tu dipercepatkan. Semua orang dipercepat dan dipermudahkan. Dan kena ingat, dipercepatkan tapi dia punya safety is not compromised. Keselamatan masih dijaga dan diutamakan. Step-step untuk menghasilkan vaksin masih diikut secara teratur. Lah, duit dah ada, apa semua boleh fokus ramai-ramai kan, dan kita ada that urge untuk siapkan cepat sebab kita tengah lawan pandemik. Kalau tanya saya, memang dipercepatkan tapi langkah keselamatan tidak diringankan, dipatuhi dengan ketat macam biasa. Maknanya dia punya step by step tu diikutlah cuma cuma dipermudahkan tadi dengan kewangan yang datang mencurah-curah dan sebagainya. Jadi patutnya tak perlulah kita semua ni menimbulkan keraguan macam-macam lah pula kan. Macam cepat nak untung cepat. Sebab yang itu memang sangat diperkatakan doktor, sebab dia kata vaksin-vaksin lain tu mengambil masa 5 ke 10 tahun dia kata, tapi yang ni hanya setahun tapi yalah, bila daripada pencerahan doktor tadi saya nampaklah bagaimana ianya boleh berlaku. Baik, doktor, bagaimana pula dengan kesan sampingan vaksin baru ini? Sebab dipahamkan terdapat berapa side effect dari yang ringan sampailah allergic teruk bila menggunakan vaksin belum lagi berbicara pasal vaksin Pfizer yang julung kali menggunakan teknik saya ada bacalah teknik mRNA tu dia kata saya boleh kata dia punya term tu saya tak berapa pandai nak jelaskan doktor sehingga ada kami dipahamkan sehingga ada di kalangan doktor pun takut nak ambil vaksin ni katanya. Boleh doktor beri pencerahan yang ini? Bila tanya saya betul ke doktor takut nak ambil vaksin, betul memang ada. Kalau kita patutnya doktor lah paling confident kan. Paling ke depan. Doktor ni dia takut kalau ambil vaksin mRNA ni, vaksin Pfizer ataupun Moderna dia takut. Dia rela ambil vaksin Sinovac ataupun Sinovac. Sinovac ni dia tradisional. Saya terangkan sikitlah cara nak buat vaksin ni ada banyak. Ada cara menarik ni doktor. Ada banyak. Okey, kalau Sinovac ni, kita kena tahu purpose vaksin ni adalah untuk merangsang sistem immuniti badan supaya dia sentiasa alert. So bila virus COVID tu masuk, dia tak sempat apa-apa dah bunuh dah virus COVID. Cerita senang lah. Itu fungsi vaksin. Itu fungsi vaksin, nak merangsang immuniti. Macam mana vaksin tu bekerja? Banyak cara. Yang pertama sekali, cara yang tradisional adalah cara macam Sinovac buat ni. Sinovac ni dia vaksin kuman COVID tu, memang dia ada kuman COVID, dia matikan kuman COVID tu. So dah mati memang dah tak aktif.
dan dia masukkan dalam badan manusia. Kuman tu dah harmless dah, tapi sistem imun kita akan cam. Oh ini orang jahat ni. So dia akan ramai cam kuman ni. Jadi bila yang COVID yang hidup masuk, dia dah kenal lah siapa. Dia tahu lah muka penyangak ni siapa. Dia dah akan serang terus siap-siap. Dia cepat Dia dah tahu dah yang vaksin ni sebelum ni dah ajar dia. Itu paling orang selesa lah sebab memang dah biasa guna. Doktor pun tak apalah kita ambil Sinovac je lah. Ramai orang yang selesa dengan teknologi ni. Yang keduanya, kita ada satu lagi teknologi yang dipanggil yang vaksin vektor tau. Viral vector. Viral vector ni Encik Azri, dia DNA daripada virus. Kalau coronavirus ni dia ada dia punya duri tau. Dia ada tanduk-tanduk duri-duri dia, sebab tu dia panggil corona. Oh, corona Corona tu dia macam, kalau duri banyak kan macam crown kan. Crown. Jadi corona tu maksud dia crown. So duri ni dia adalah macam pasport kepada dia, macam IC tau, macam IC kepada virus ni. So kalau nak cam coronavirus ni, kita tengok IC dia, ada tanduk dia, itu corona lah. So dia tanduk ataupun duri dia ni, dia ambil DNA, dia letak dalam satu virus tau. Okey. Tapi bukan virus corona, ini dia tumpang. Dia tumpang virus yang kosong. Yang kosong tu dia akan masuk dalam badan. Lepas tu dia lepaskan tanduk tu punya maklumat, dan dari situ sel kita akan proses. Dia akan proses untuk menghasilkan immunity. Untuk pengetahuan Cik Azri dah, ini cerita sikit lah. Kita dekat Malaysia ni, kita buat kontrak untuk ambil vaksin, ada 5 kan. Sinovac, Pfizer, lepas tu ada CanSino, ada AstraZeneca dengan ada Sputnik. Okey? Satu sahaja yang menggunakan mRNA. mRNA ni nanti saya ceritakan. Yang satu lagi guna Sinovac ni, guna yang tradisional. Yang 3 ni kita guna viral vector. Guna apa kata? Viral vector. Yang kita tumpang kepada virus kosong tu. Okey. Kalau AstraZeneca ni, dia guna virus apa? Yang dia ambil maklumat daripada virus COVID, tapi dia tumpang virus adenovirus. Adenovirus ni Cik Azri, dia biasanya kalau dalam manusia dia akan menyebabkan kita sesama biasa je. Rasanya kita semua dah pernah adenovirus. Tapi kalau dekat AstraZeneca daripada Oxford punya vaksin ni, dia tak gunakan adenovirus manusia tau. Dia gunakan adenovirus chimpanzee. Chimpanzee punya virus tu masuk dalam badan manusia. Kalau teori konspirasi nak jadikan cerita Encik Azri. Ini memang jadi isu ni. Dia bukan saja nak mengawal kita, dia nak menukar kita menjadi beruk pun ada. Mula jadi beruk, lepas tu betul. Kalau nak jadi cerita lah, tapi rasanya kan, kalau nak buat cerita. Tapi Diorang tak hebahkan lagi. Sebabnya kita guna chimpanzee adenovirus ni, sebab adenovirus chimpanzee ni kalau masuk dalam badan manusia tak kenal tau. So dia akan tak musnahkan virus tu. Kalau kita guna human adenovirus, kan macam saya cakap, kita semua dah pernah kena adenovirus. Jadi kalau vaksin tu masuk dalam badan kita, dia akan terus musnahkan adenovirus tu. So tak sempat vaksin nak buat kerja, dah mati. Macam itu. Jadi kalau mRNA ni, kita ambil sedikit jujukan ataupun genetic sequence tu daripada virus tu, untuk hasilkan cara nak buat tanduk tu. So bila dia masuk dalam badan kita akan menghasilkan tanduk tu, spike protein tu. Tanduk dia tu tak bahaya sebab dia tak ada DNA vaksin, dia tak ada DNA virus tu, dia ada DNA macam mana, RNA macam mana nak buat tanduk saja. So bila tanduk tu ada dalam badan kita akan kenal duri-duri tu, dan dia akan immune system kita akan boost lah. So bila datang virus yang hidup tu, dia akan bunuh virus tu. Macam itu. So begitu ceritanya. Terima kasih banyak-banyak Doktor. Banyak pencerahan yang kita perolehi. Okey, Doktor. Saya nak bertanya berkaitan dengan vaksin Pfizer yang dipahamkan sangat baru cuma isu yang saya nak tekan kat sini, kenapa kerajaan kita masih beli Pfizer? Kan kerana ada macam peti sejuk lah, saya dipahamkan. Betul. Betul.
Kenapa nak susah-susah ambil Pfizer Ya, kan? macam tu kalau ayat saya. Kenapalah susah-susah kau nak ambil sampai nak kena beli peti sejuk lah apa semua sekali. Ini kawan-kawan saya kat luar masa kami sembang minum pun macam tu lah doktor. Susah kan je. Nak simpan bawah 80 degree lah kan. Iya. Susah kan. Ya. Dia sebenarnya setiap benda ni Cik Azri dia ada penjelasan dia. Okey. Kenapa kerajaan ambil Pfizer dulu? Sebab syarikat pertama yang approach negara kita untuk Okey. approve vaksin adalah Pfizer. Oh, Orang Pfizer first ni yang sampai. pertama approach Ya. negara kita. Dan bila sampai kat negara kita, dia bukan, oh Pfizer dah sampai, okey boleh turun kuda. Tak boleh. Dia mesti dinilai oleh NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency. Ini adalah agensi bebas yang akan menilai segala vaksin mana yang nak masuk Malaysia ni. Dia akan nilai. Nilai untuk apa tu doktor? Boleh pakai tak boleh pakai ke? Boleh pakai ke tak? Selamat ke tak? Berkesan ke tak? Side effect dia dah menjalani fasa-fasa clinical trial trial clinical ke tak? Macam itu. Ini agensi negara yang paling ketat tau. Macam baru kita cakap vaksin daripada orang yang buat vaksin pada Rusia bila datang kepada NPRA ni, dia kata dekat YBKJ, dia kata NPRA ni antara yang paling ketat kat dunia. Cerewet. Kita Malaysia Wah, berbangga Malaysia. kita. Apa? Berbangga kita sebagai rakyat Malaysia. Dia tanya macam-macam, bukan 1-2 soalan, di sana 300 soalan. Nak puaskan hati. Sebab dia nak rakyat Malaysia dapat yang terbaik. Dia ada prosedur benda ni kan. Kita bukan main buat tanggapan saja. So bila Pfizer yang paling laju submit dia punya application dengan dia punya data tu dekat NPRA. Jadi NPRA dia ada masa yang laju sebab waktu tu satu je company yang hantar. Jadi NPRA ni boleh fokus. Dia tengok apa Pfizer ni semua lulus. Dia luluskanlah, Pfizer dulu dapat. Tapi bila lepas Pfizer dah lulus baru company-company lain datang Cik Azri. Begitu. AstraZeneca. Tapi diorang datang serentak. Jadi tak menang tangan lah NPRA nak tangani. Nilai satu-satu. Jadi bila Pfizer dah lepas, Pfizer jalan dululah. Apa nak tunggu lagi? Kita nak cepat vaksin. Ya, betul. Begitu ceritanya. Kalau Sinovac datang dulu, kita dah dapat Sinovac dulu dah. Mungkin kita Sinovac Kita tak memilih. Kita mana dapat, kita nak laju. Kita nak yang penting untuk kebaikan rakyat kita. Ya, betul. Setuju. Okey, terima kasih doktor. Okey doktor, kita try ambil soalan daripada audiens doktor. Boleh ada boleh, satu daripada audiens ni yang dah masuk ni. Okey. Soalan daripada Azhar Yusof doktor. Apakah pendapat doktor tentang bagaimana berlakunya mutasi COVID-19 iaitu min virus SARS-CoV-2 virus di UK selepas rakyatnya mendapat COVID-19 vaksin secara berperingkat. Okey. Itu soalan yang bagus, dia letak detail-detail. Saya pun tak ingat nama virus ni kan. Dia punya detail soalan ni doktor. Detail. Tapi saya nak cakap virus akan sentiasa bermutasi. Virus ni dia sentiasa nak jadi pandai tau. Cik Azri. Dia bukan macam netizen nak duduk kat takut lama je duduk dengar teori konspirasi. Tak ada. Dia sentiasa nak jadi pandai. So dia akan sentiasa berevolusi untuk menjadi lebih bahaya dan untuk melawan, untuk dia boleh bypass immune system. Inilah virus. Jadi vaksin tu dia bukan menyebabkan mutasi virus. Tak, mutasi ni dia berlaku secara semula jadi. Virus pandai, kena ingat, virus ni pandai. Jadi Cik Azri, macam mana kita nak mengekang mutasi virus ni, kita kena ambil vaksin secepat mungkin. Secepat mungkin. Sebab itulah kita tak boleh tunggu sebab ada setengah orang dia takut tau. Dia kata macam vaksin ni kita tak tahu apa, tadi Cik Azri ada tanya pasal side effect. Kita tak tahu long term effect ni apa yang akan jadi. Betul. Kan ada orang kata ambil vaksin mungkin lagi 2-3 tahun dia jadi apa, kulit dia jadi sopak ke, dia ada masalah apa benda ke kan, masalah immune system ke. Diorang kata takut benda ni berlaku. Tapi kalau ikut kajian setakat ni memang tak ada. Memang tak ada Memang tak ada kan setakat ni daripada data yang ada. Jadi Cik Azri, kalau kita nak tunggu lama, nak tunggu katakan lagi 5 tahun lah, kalau kita tengok 5 tahun orang ambil vaksin okey tak ada apa, baru kita nak ambil. Kalau kita punya pendirian macam itu bahaya. Sebab yang pertamanya dalam masa 5 tahun kita tunggu tu kita boleh kena COVID.
kita 5 tahun duduk, kita 5 tahun nak tunggu Ah, orang lain dapat side effect ke tak. Dalam masa 5 tahun tu Cik Azri, kita boleh kena COVID. Kenapa? kena COVID. Sebab kita ni hidup bermasyarakat. Kita bergaul dengan orang. Kan? Kita bukan yang macam penyokong bola Liverpool kan, duduk dalam gua tak bergaul. Ini saya saja buat lawak lah. Dia tak bergaul dengan orang kan. Kita bergaul dengan orang. Jadi risiko nak kena COVID tu ada. Sebab tu kita kena ambil vaksin. Supaya kita tak kena dalam 5 tahun tu. Yang nombor 2-nya adalah kita nak mengelakkan daripada memberikan masa kepada virus ni untuk bermutasi. Lagi lama kita biar, kita buat tak tahu. Nanti dia bermutate. Lalal, vaksin lagi susah nak kawal. Vaksin yang kita ada sekarang ni, dia cover beberapa, setakat ni varian ataupun mutasi COVID-19 ni, vaksin setakat ni kajian menunjukkan dia masih cover lagi. Tapi kalau kita duk biar, nantilah 5 tahun tunggulah tengok orang lain ambil, okey. Mungkin waktu tu COVID-19 dah bermutasi lagi banyak varian dia. Lagi susah kita nak kawal. Sebab Doktor, bila doktor cakap yang ni, saya tertarik doktor. Ada kawan saya dia utarakan ni, dia ayat dia macam ni tau. Kita masih tak ada data lagi kesan jangka panjang vaksin bukan ke lebih baik kita tunggu dulu kumpul data, biar orang lain jalan dulu. Lepas tu kita tengok. Maksud yang doktor cakap tadi nak menjawab persoalan tu lah kan. Maknanya lagi lama kau tunggu, lagi nyaya. Lagi naya, nanti kau boleh kena COVID. Lepas tu dah lah kau kena COVID, lepas tu virus pun kita bagi peluang untuk bermutasi. Kan? Cik Azri, saya ada nampak soalan daripada, ini saya rasa soalan yang saya rasa penting, Cik Syafiq Rozi ni. Dia tanya, nak inject vaksin ni berapa kali? Setiap tahun sekali ke? Sebab orang tertanya-tanya juga ke? Adakah Betul. tenang cerita, kalau kita cucuk vaksin ni, berapa lama dia tahan? Betul. Secara jujurnya, yang ini kita kena cakap kita tak ada data konkret. Okey, sebab vaksin baru cucuk berapa bulan Cik Azri. Macam mana kita nak kata ini confirm tahan 10 tahun? Kita boleh cakap lepas 10 tahun lah baru kita boleh cakap, betul tak? Betul. Kita tak melalui lagi 10 tahun di masa hadapan tu. Tapi kalau mengikut teori daripada pakar-pakar imunologi, paling kurang pun vaksin ni akan tahan at least setahun 2 tahun. Mungkin lebih lama daripada itu. Jadi untuk masa ni kita masih tak ada jawapan. Adakah vaksin ni akan dicucuk setiap tahun? Rasanya mungkin bukan setiap tahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun, kita tak pasti. Ataupun mungkin anak ada terputus, dah tak payah cucuk dah, sekali tu je dah. Itu yang kita nak sebenarnya. Dia ada putus terus. Tak payah nak setiap kali berapa tahun cucuk. Itu kita punya aim. Dan kita nak kena tengok juga yang terbaru sekali yang Cik Azri, kenapa pentingnya nak ambil vaksin ni untuk geopolitical punya faktor. Sebab kita takut nanti negara-negara luar dia akan kita panggil buat vaksin pasport. Vaksin pasport ni maksudnya Vaksin apa maksudnya tu doktor? Maksudnya kalau nak masuk negara tu kena ambil vaksin dulu. Ini KKM baru share, Arab Saudi dah minta tau. Siapa nak pergi umrah, siapa nak pergi Mekah, kena ambil vaksin COVID dulu. Kena ambil Tapi sebelum ni, benda ni bukan benda baru. Kalau sebelum ni kita tengok nak pergi haji pun kena ambil injection meningococcal, betul tak? Betul. Dah ada. Wajib. Kalau tak boleh pergi. So nampaknya Arab Saudi ni dia bergerak ke arah tu untuk COVID vaksin ni. Sebab dia nak memelihara jemaah. Kan kalau orang bawa COVID daripada luar negara, kalau umrah tu kan ramai. Jadi kalau ada outbreak sangat bahaya. Sebab tu Arab Saudi saya fikir mengambil langkah yang bijak dengan mewajibkan vaksin COVID-19 ni diambil kepada sesiapa saja yang nak mengerjakan umrah ataupun haji. Oh begitu kisahnya panjang juga doktor kita teruskan doktor. Adakah kita diberi pilihan doktor untuk pilih jenis vaksin bagi kerajaan kita ni untuk dicucuk? Sebab ada setengah orang dia selesa dengan Sinovac ada yang mungkin Pfizer. Boleh doktor bantu untuk memberi penjelasan perkara ini? Setakat ni kita tak diberi pilihan untuk tak ada pilihan. Mana yang sampai dulu itulah yang awak ambil. Kita tak diberi pilihan. Sebab kita kerajaan dia dah mengatur, dia ada jawatan kuasa jaminan akses vaksin, dia ada jawatan kuasa khas untuk atur siapa yang dapat siapa. Kita tak diberi pilihan.
Kenapa Cik Azri? Bayangkanlah kita kalau kita duduk dekat UTM ni seorang dekat Fabu, 5 orang nak Sinovac. Lepas tu bukan duduk UTM lah, kalau kita duduk dekat kampung lah, kat kampung. Ada 2 orang nak Sinovac, 10 orang nak Pfizer, 5 orang nak AstraZeneca. Macam mana kita kerajaan nak handle logistik tu Cik Azri? Susah, tak boleh. Sebab ada vaksin nak kena store bawah 80. Ada vaksin yang tak payah bawah 80 peti ais dia. Jadi daripada logistik purpose tak boleh nak dilaksanakan. Renyah. Nak ikut kehendak orang tak boleh. Kalau tanya saya, ambil je lah vaksin mana pun. Dah sampai giliran, ambil saja. Yang penting at least kita ada protection. Minimum 50%, which is good enough daripada no protection at all. Okay? Akan sampai satu masa, mungkin di masa akan datang, bila vaksin, akses pada vaksin ni, dia akan dibuka kepada swasta. Mungkin private hospital swasta, klinik swasta akan diberikan akses untuk menyediakan vaksin tu. Mungkin waktu tu kita ada diberi pilihan ke, kita tak pasti. Sebab vaksin ni Cik Azri, vaksin COVID ni nak dapat dia ada jawatan kuasa international dia. Bukan main kita order dapat je. Dia ada bukan macam order Shopee pada China berapa banyak nak dapat. Dia kena ada dia punya susun atur dia. So, ada susun atur So kita apa yang kerajaan bagi kita ambil sahaja. Daripada kita duk tunggu tak tahu sampai bila dapat nenok dengan COVID. Kita bagi masa dekat COVID untuk bermutasi. Jangan macam itu. Jangan macam tu. Okey, terima kasih doktor pencerahannya. Okey doktor, satu lagi isu yang hangat berkaitan dengan COVID ni, dengan vaksin ni, sekarang ni sedang dibicarakan di WhatsApp group dan sebagainya, ialah berkaitan dengan isu jarum yang digunakan masa PM dicucuk vaksin tempoh hari. Mungkin doktor boleh tolong ulas sedikit. Saya rasa ni ramai ni, macam-macam yang ada, kata kejap warna oranye, kejap warna biru, dicucuk dan sebagainya. Boleh tolong bagi pencerahan sedikit. Terima kasih, silakan. Benda Cik Azri, kalau orang nak buat teori konspirasi, apa benda pun dia boleh ambil. Jarum. Apa benda pun dia boleh Warna jarum pun boleh jadi isu. Sebenarnya ni tak cucuk pun vaksin, dia macam tengok dia tukar jarum. Sebenarnya dia tak itulah yang masyarakat kita sedang berkata. Tak ada, sebenarnya is a non-issue. Benda tu adalah standard practice. Tarik jarum tu untuk keluarkan ubat, sebab jarum biru tu dia besar sikit, senang sikit nak tarik ubat. Jadi dan kita tukar kepada jarum oranye. Memang jarum oranye tu saiz dia sesuai untuk kita cucuk kat bahu. Cucuk kat badan. Kalau jarum biru tu besar, sakit. Lagi satu, kita tak guna jarum yang sama, kita cucuk ambil keluar daripada dia punya botol tu, lepas tu kita cucuk bahu tu. Kita tak buat macam itu. Sebab nombor satu, dia tak sterile. Nombor dua, bila kita cucuk botol tu, jarum tu dah jadi tumpul sikit. Okey. Kalau cucuk lagi sakit lah, lagi masalah. Betul juga Isu sebenarnya kalau kita tengok dekat baby yang dicucuk dekat klinik kesihatan pun macam itu juga. Orang pun dah tukar jarum juga. It's a non-issue. Benda tu standard practice. Yang nak dijadikan cerita je, netizen je nak buat cerita. Tak ada isu sebenarnya. Yang sebenarnya tak ada isu lah. Benda tu memang ikut prosedur di hospital lah Betul. Okey doktor, dalam diam tak diam dah dekat 60 minit kita bersiaran ni doktor. Okey, banyak input-input yang telah doktor berikan tadi saya rasa dapat menjawab persoalan-persoalan, keraguan-keraguan para audien kita pada hari ini Jadi kita dah sampai ke penghujungnya doktor. Jadi mungkin saya ingin menjemput doktor untuk memberi yang terakhir untuk memberi pesanan kepada masyarakat, khususnya warga UTM berkaitan dengan COVID-19 ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan doktor. Baik Cik Azri, untuk seluruh rakyat Malaysia terutamanya warga UTM, nombor satu saya nak pesan, tolong daftar dekat MySejahtera untuk dapatkan vaksin. Doktor dah vaksin saya daftar dah doktor. Tapi dah belum. Tak ramai orang tahu tau. Kadang-kadang frontliner pun tak tahu. Frontliner pun tak tahu. Kadang-kadang orang pun rupanya kena daftar. Kena daftar dekat MySejahtera tu, memang ada button untuk vaksin supaya nama kita dimasukkan dalam list. Kalau tak nanti kerajaan ingat kita tak nak vaksin. Nombor satu. Selain daripada MySejahtera, dia hanya di MySejahtera je kan doktor ataupun ada tempat lain? Untuk
hari tu YBKJ kata mungkin ada platform lain, dia boleh ada walk-in counter, dia akan buat benda macam gitu. Mungkin ada website khas untuk daftar. Okay. Tapi yang bagi saya Cik Azri paling mudah sekali adalah MySejahtera lah. Dekat Memang ada kita dah tempat guna selalu masing-masing. Melainkan kalau orang yang macam tak ada akses, tak ada smartphone ke, duduk kat kampung, yang tak berapa tech savvy, kita faham lah. Itu mungkin suka untuk orang. Tapi untuk warga UTM, saya rasa untuk siapa yang ada Facebook ni pun, orang mesti ada MySejahtera. Jadi mesti ada akses. So, tolong daftar untuk dapatkan vaksin. Yang kedua pesan saya adalah tolong percaya kepada autoriti. Okey, autoriti kesihatan. Jangan mudah terpercaya ataupun terpedaya dengan teori-teori konspirasi. Sebab benda kesihatan ni Cik Azri, dalam disiplin ilmu perubatan, bila kita nak keluarkan satu kenyataan tu, mesti ada data. Mesti ada data yang lengkap, yang kukuh, barulah satu kenyataan tu dikeluarkan. Kalau tak cukup data, kita akan cakap kita tak cukup data. Kita akan mengaku we have nothing to hide. Kita transparent. So, kalau ada apa-apa masalah, ada pertanyaan, tolong tanya pihak-pihak yang berautoriti. Kalau kita tengok KKM ni Cik Azri, dekat website dia tu macam-macam ada, macam-macam informasi ada. Macam-macam informasi Tapi orang dia tak nak search web KKM tu. Dia nak search web Illuminati, Freemason. Itu yang orang cari seronok sangat. Yang terutamanya gosip betul-betul. Itu dia. Gosip. Dia kalau kita share gosip baru dapat banyak like. Kan? Kalau kita share KKM ni sendu, tak ada orang peduli pun. Sendu. So, itulah pesan saya. Tolong percaya kepada pihak yang berautoriti. Bukan nak kata KKM ni perfect. Mungkin dah ada kelemahan dia, mungkin ada kekurangan. Tapi kita semua sama-sama perbaiki diri. Kita sama-sama beri kerjasama untuk kita perangi pandemik COVID-19 ni supaya kita semua dapat kesihatan dan dapat kembali kepada hidup kita yang sebelum ni. Okey. Terima kasih doktor, terima kasih. Okey, demikianlah tadi para hadirin sesi bual bicara kita bersama yang berbahagia Dr. Muhammad Firdaus Akmal bin Azman, merupakan pegawai perubatan di Pusat Kesihatan Universiti di UTM di pihak urus dia. Ingin merakamkan sedikit terima kasih kepada yang berbahagia doktor Terima kasih banyak atas pencerahan selama lebih kurang 60 minit Saya rasa banyak yang menjawab persoalan-persoalan yang kita bercakap macam-macam dalam WhatsApp group dan sebagainya tadi mungkin kita boleh ambil iktibar apa yang telah doktor sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat memberi manfaat kepada kita dalam kita mengambil tahu berkaitan dengan COVID-19. Okey. Di kesempatan ini juga ingin merakamkan terima kasih kepada UTM Talent Transformation Center yang menganjurkan sesi bual bicara ini. Terima kasih juga kepada seluruh audien yang tetap bersama dengan kita daripada mula hinggalah akhir selama lebih kurang 1 jam ini. Jadi sampai kita berjumpa lagi di lain siri pengkayaan ilmu, iaitu siri kesejahteraan staf. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.